Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Mekah, tetapi apa yang ada adalah jihad dan niat. Jika kamu diminta berangkat jihad, maka berangkatlah. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال. Yang dihormati Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam, EJK Masjid, yang dimuliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidzah, seterusnya muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah rahmatnya kita masih lagi diberi kesempatan dan ruang yang ada ini untuk kita sama-sama saling ingat mengingat. Kerana ingat mengingat itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Dan Alhamdulillah pada malam ini kita dapat lagi bersama dalam slot pengajian kitab kita, iaitu kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kalau kita ingat balik tuan-tuan, kita masih lagi berada pada bab yang pertama, iaitu bab yang membicarakan tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam keadaan setiap keadaan, sama ada secara zahir ataupun secara batin. Jadi Alhamdulillah kita dah sampai hadis yang kedua baru-baru ini. Jadi pada malam ini kita sambung lagi hadis yang ketiga daripada kitab Riyadhus Shalihin bab yang pertama. Kitab muka surat 36 dan hadis yang ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah wa idza istanfirtum fanfiru muttafaqun alaih. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'anna sarat Dara Islam. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Mekah, tetapi apa yang ada adalah jihad dan niat. Jika kamu diminta berangkat jihad, maka berangkatlah. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya tidak ada hijrah daripada Makkah kerana Makkah telah menjadi Darul Islam, iaitu negeri Islam. Jadi hadis yang ketiga ini hadis yang agak pendek dan masih lagi membicarakan tentang niat ataupun keikhlasan. Dan hadis ini datangnya daripada Aisyah radhiyallahu anha ataupun digelar sebagai Ummul Mukminin, iaitu ibu sekalian para mukmin, orang mukmin. Dan semua isteri Nabi SAW dipanggil sebagai Ummul Mukminin. Ummul Mukminin maknanya ibu sekalian orang beriman lelaki. Apa maksud maknanya ibu. Kalau kita kata sebut ummun, ibu, abun, ayah. Kalau kita nak menisbahkan ia kepada saya, kepada kita, iaitu ummi tambah ya di belakang, maka dijadikan maksudnya ibuku. Abun jadi abi, jadi ayahku. Contohnya saya kata sa'atun, jam, tambah ya di belakang disebut sa'ati, jam saya. Jadi ini bahasa Arab agak mudah. Contohnya pen, kita kata kalamun. Nak kata saya punya
dia akan jadi qalami. Contoh kipas tuan-tuan. Bahasa Arab kipas dia panggil mirwahatun. Nak jadi kipas itu milik saya, tambah ya di belakang jadi mirwahati. Anak. Jadi Ummul Mukminin maknanya digelar sebagai ibu sekalian para mukmin. Kenapa? Kerana semua para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dinikahi oleh lelaki lain. Setelah Nabi bernikah dengan isteri Nabi, maka isteri Nabi tadi dia tidak boleh berkahwin dengan orang lain. Seumpama ibu kita tuan-tuan, dia haram berkahwin dengan anaknya, itu anak kandungnya. Dan perkahwinan ini tuan-tuan, dia ada haram sementara dan haram selama-lamanya. Contohnya haram sementara, dipanggil haram muakkatan, itu haram sementara saja. Maknanya ketika ini, waktu itu dia haram. Tapi setelah beberapa waktu dia jadi halal. Contohnya apa tuan-tuan? Iaitu isteri orang lain. Tak boleh kahwin. Kita tak boleh kahwin dengan isteri orang. Tetapi kita boleh kahwin dengan dia sekiranya dia telah bercerai. Habis tempoh iddah, maka kita boleh kahwin dengan dia. Halal pula. Tadi haram. Sama juga adik ipar kita. Adik ipar kita adalah haram bagi kita. Boleh berkahwin sekiranya kita dah cerai isteri pertama, itu kakak dia ke, maka kita boleh kahwin. Jadi nak cerita bahawa ada benda yang haram sementara dan ada benda yang haram selama-lamanya, dipanggil haram mu'abbadan. Haram selama-lamanya contoh adik-beradik kandung, anak. Contoh apa lagi, ibu kita, haram selama-lamanya. Sama juga tuan-tuan Ummul Mukminin, iaitu ibu sekalian para orang mukmin ini. Itu semua isteri Nabi digelar sebagai Ummul Mukminin. Itu kenapa digelar sebagai ibu sekalian para orang mukmin? Kerana semua para isteri Nabi dia haram kahwin dengan orang lelaki lain selama-lamanya. Jadi Aisyah ini juga antara wanita yang dikasihi, yang paling disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana saya selalu ulang ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, di kalangan kami siapa yang paling kamu sayang ya Rasulullah?" Nabi kata Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar antara sahabat yang Nabi sayang. Dan sahabat yang bertanya ni bila disebut oleh Nabi orang yang paling dia sayang Abu Bakar, sahabat kata, "Ya Rasulullah, apa ni ya Rasulullah? Kami nak letak kat mana?" Tak ada, tuan-tuan. Sahabat tahu tuan-tuan Abu Bakar dengan Nabi tuan-tuan sangat luar biasa. Iaitu kasih sayang mereka fillah, kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Abu Bakar tuan-tuan lebih sayang Nabi daripada nyawanya sendiri. Buktinya banyak, antaranya ialah semasa berhijrah. Dia bila Nabi nak berhijrah, Nabi panggil dia. Nabi keluar memberitahu kepada wahai Abu Bakar, boleh tak kamu menemani aku berhijrah bersama? Ada teman. Tuan-tuan, kalau kita ketika itu tuan-tuan, kalau orang lain tak ada iman, dia tak nak tuan-tuan. Sebab Nabi ketika itu dah terheboh satu Mekah bahawa malam ini Nabi akan dibunuh oleh kabilah-kabilah Arab. Mereka dah sepakat dah. Tapi perancangan ini adalah rahsia. Cuma rahsia tak jadi rahsia sebab apa? Dia bagi tahu orang rumah dia. Dia orang tuan-tuan dah berkumpul semua kabilah ni. Geng-geng grup ni dah berkumpul dan bermesyuarat dan membuat satu keputusan, iaitu bunuh Muhammad. Jadi syaratnya ini perancangan rahsia. Tidak ada seorang pun tahu kecuali kita sahaja. Memang rahsia tuan-tuan, tetapi tak menjadi rahsia. Sebab apa? Dia balik rumah, bini dia tanya, "Bang, tadi pergi mana lama ni nak?" Nak mesyuarat lama. Mesyuarat apa? Bila bini sebut mesyuarat apa tuan-tuan, dia kena bagi tahulah. Permaisuri di rumah. Jadi tuan-tuan, jadi apa dia? Akhir sekali dia kata, "Jangan bagi tahu siapa tahu. Ni rancangan orang-orang besar ni, Muhammad akan dibunuh pada malam ini." Lalu tuan-tuan, bini dia pun jumpa kawan, kata jangan bagi tahu siapa tahu. Suami aku bagi tahu tadi, tak tuan-tuan. Akhir sekali jangan bagi tahu siapa itu, dah seluruh Mekah tahu. Jadi ketika itu tuan-tuan, yang paling takut ialah orang bersama dengan Nabi lah. Sebab Nabi nak dibunuh. Jadi kalau orang yang bersama dengan Nabi juga pasti akan dibunuh. Macam kita naik kereta dengan orang yang nak dibunuh tuan-tuan. Ataupun kaki Samsing lah contoh. Dia bom kereta tu tuan-tuan, kita sendiri kena. Kita juga termasuk dalam kereta tu. Jadi nak cerita, Abu Bakar sebaliknya, apabila Nabi ajak, "Wahai Abu Bakar, nak tak teman aku, boleh tak kamu teman aku berhijrah?" Tuan-tuan, Aisyah kata, "Aku tak pernah melihat ayah aku menangis sekuat itu." Aisyah kata, "Aku tak pernah melihat."
Aisyah ni anak kepada Abu Bakar. Dia menangis tersesak-sak tuan-tuan. Lalu ditanya kenapa menangis? Kerana dia gembira sangat tuan-tuan sebab Nabi ajak dia berhijrah. Kalau kita menangis juga kenapa? Oh ya Allah, aku rasa mati. Takut mati. Tapi Abu Bakar dia kata aku menangis kerana aku rasa sebab Nabi ajak aku berhijrah bersama dengan dia. Dan ternyata tuan-tuan pilihan Nabi tepat. Abu Bakar cukup jaga Nabi. Jalan belakang depan, tepi kiri kanan. Nabi kata, apa masalah Abu Bakar ni? Wahai Abu Bakar, madza bika? Mu ni kenapa? Bahasa kita. Kejap-kejap jalan depan, kejap-kejap jalan belakang, kejap-kejap kiri kanan. Apa masalah kau? Ya Rasulullah, aku jalan depan takut-takut sebab aku rasa, aku risau takut-takut ada musuh kita serang daripada depan. Sebab itu aku pergi duduk depan, biarlah yang aku kena tembak ke apa ke, kena panah ke, biar aku yang kena dulu, kamu sempatlah lari. Bila aku duduk depan, aku rasa ada musuh datang serang daripada belakang, sebab itu aku ke belakang. Biarlah aku kena dulu, jangan kamu. Bila aku duduk belakang, aku rasa musuh serang daripada kanan. Sebab itu aku pergi ke macam itulah tuan-tuan. Nak cerita luar biasanya Abu Bakar As-Siddiq. Dan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi tuan-tuan, Abu Bakar tak pernah kata, betul ke ni? Tak tuan-tuan. Ni luar biasa. Jadi Nabi sebut, antara yang aku cintai, yang aku sayang ialah Abu Bakar. Sahabat tak menafikan tuan. Lalu ditanya lagi, siapakah di kalangan wanita yang paling kamu sayang ya Rasulullah? Nabi kata Aisyah. Iaitu isteri Nabi SAW dan merupakan anak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Saya nak sebut hadis ni tuan-tuan, nak highlightkan bahawa orang Syiah cukup membenci Aisyah. Malah mereka menggelarkan Aisyah bermacam-macam gelaran sampai kita nak sebut pun tak tergamak tuan-tuan. Golongan Syiah. Malah mereka ini mengkafirkan para sahabat besar. Contohnya Umar, contohnya Abu Bakar. Mereka mengkafirkan. Malah isteri kesayangan Nabi tuan-tuan, yang digelar sebagai Ummul Mukminin, mereka juga tuan-tuan meletakkan satu title ataupun nama yang kita rasa nak panggil kita tak tergamak tuan-tuan. Ni Syiah. Sebab itu golongan Syiah ini memang dia cukup membenci para sahabat Nabi dan isterinya ialah antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Baik, selesai. Jadi Aisyah ini tuan-tuan dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota ini. Itu ketika itu kota Mekah dibuka balik, itu dipanggil Fathul Makkah. Iaitu ketika Nabi datang balik mengambil kota Mekah. Maka ketika itu Nabi kata la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota ini. Tuan-tuan, apa maksud hijrah kat sini? Adakah selepas ini kita tidak boleh berhijrah lagi? Sebab itu kita dah baca pada bulan-bulan yang lepas tuan-tuan, yang dikatakan hijrah itu ialah dari segi syaraknya, dari segi bahasa, intikal mim makani ila makan al-akhir, iaitu berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Itu dari segi bahasa. Manakala segi syarak tuan-tuan ialah berpindahan orang Muslim, orang mukmin daripada kota Mekah ke kota Madinah. Itu namanya hijrah. Baik. Jadi kita dah tahu bahawa hijrah itu ialah dah berpindah daripada Madinah, daripada Mekah ke kota Madinah. Itu secara umum. Dan hijrah ini tuan-tuan ialah berpindah daripada yang buruk kepada yang lebih baik, seperti mana Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata hijrah itu ialah meninggalkan perkara yang mungkar dan melakukan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Dan hijrah ini tuan-tuan juga boleh kita artikan yang taqilal insan min dar kufar ila dar Islam. Hijrah ini ialah berpindah manusia daripada negara kafir ke negara Islam. Itu namanya hijrah. Jadi tuan-tuan, tiba-tiba Nabi kata dalam hadis ini la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota ini. Maknanya tak ada lagi. Tuan-tuan, adakah orang yang berhijrah? Contoh dulu orang Bosnia tuan-tuan, datang lari pada negaranya masuk negara orang lain. Orang Yaman lari ke negara lain tuan-tuan. Sebab apa? Negara mereka bergolak ataupun berperang. Adakah mereka ini termasuk dalam hadis ini? Bila sebut Nabi kata larang tuan-tuan, kalau kita buat dosa. Jadi apa maksud hadis ini? La hijrah ba'dal fath. Tidak ada lagi perpindahan selepas ini. Tak ada lagi. Kenapa? Tapi hari ini orang Islam ada yang berpindah ke luar negara. Kenapa? Negara mereka diserang dan sebagai contoh Rohingya dan sebagainya. Baik. Ulama kata tuan-tuan, la dekat sini laisa ala umumihi. Nafi di sini, penafian dekat sini, Nabi larang dekat sini bukan secara umum.
Tetapi yakni annal hijrah lam tetapi hijrah ini yang dimaksudkan ialah khusus untuk Mekah sahaja. Kerana kenapa tuan-tuan, kita dah baca tadi Imam An-Nawawi kata la hijrah min Makkah li'anna sarat darul Islam, iaitu tidak boleh lagi berhijrah daripada kota Mekah sahaja. Nah, kerana apa tuan-tuan? Kerana kota Mekah telah menjadi kota Islam. Mana? Jadi nak cerita bahawa berhijrah daripada negara lain ke negara lain tak ada masalah. Berhijrah daripada negara lain ke negara lain tidak ada masalah. Contohnya kita berhijrah daripada negeri lah tuan-tuan, negeri KL ke negeri Johor contoh, kita kerja sana, maka tidak ada masalah berhijrah. Nak. Jadi la dekat sini lah secara umum, bukan secara umum, tetapi secara khusus untuk Mekah saja. Antara makna lain juga ulama kata secara tidak langsung makna tersirat daripada hadis yang Nabi lafazkan ini, la hijrah ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota ini. Bermakna apa tuan-tuan? Maknanya kota Mekah ini akan menjadi kota Islam selama-lamanya, insya-Allah. Dia tidak akan menjadi kota kafir lagi. Maknanya kota Mekah ini akan menjadi kota Islam, orang mukmin sepanjang masa sampai hari kiamat, insya-Allah. Sebab apa? Sebab Nabi kata la hijrah ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota ini. Sebab apa Nabi berhijrah tuan-tuan? Kena ingat balik zaman ketika itu orang Quraisy kuat, dan lalu Nabi diperintahkan keluar ke kota Madinah ataupun dipanggil Yathrib ketika itu. Yang kedua tuan-tuan, kenapa kita kata tidak akan terhentinya hijrah tuan-tuan sepanjang masa? Kerana ada satu hadis lain Nabi sebut la tanqatil hijrah hatta tanqatil hijrah hatta tanqati al taubah wa la tanqati al taubah hatta takhruj asy-syams min maghribiha. Nabi kata tidak akan terhenti hijrah sehinggalah tertutupnya pintu taubat, dan tidak akan tertutup pintu taubat sehinggalah matahari naik secara terbalik, maknanya naik daripada baratnya. Rupanya tuan-tuan, kita dah baca, kita belum baca lagi, yang mana Nabi sebut bahawa hijrah tidak akan terputus sampai bila-bila, kecuali bila pintu taubat tertutup. Rupa-rupanya tuan-tuan, pintu taubat itu dia ada tarikh expired dia, tarikh tutup dia. Bila tuan-tuan, dia ada dua saja masa waktu pintu taubat ditutup. Maknanya bila pintu taubat ditutup tuan-tuan, kita taubatlah, menangis sampai pecah biji mata, keluar biji mata, keluar air mata darah tuan-tuan, tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila pintu taubat ini ditutup. Bila masa pertama sekali apabila Nabi sebut, iaitu apabila matahari naik daripada barat. Maknanya sebelum ini naik daripada timur. Tiba-tiba kita kenapa matahari naik daripada sana pula? Biasa naik daripada sana, contoh tak? Tuan-tuan, ketika itu percayalah pintu taubat telah ditutup serapat-rapatnya. Tarikh yang kedua apabila pintu taubat ditutup tuan-tuan, apabila ajal seorang berada di halkum. Ni dekat sini tuan-tuan, nyawa-nyawa ikan yang panggil. Dia dipanggil nazak tuan-tuan. Ketika nazak tuan-tuan, bertaubatlah, menangislah dia memohon keampunan Allah. Nescaya tuan-tuan, taubatnya menjadi sia-sia. Taubatnya menjadi sia-sia. Seperti mana Fir'aun apabila ditenggelamkan dalam laut tuan-tuan. Ketika itu dia masih lagi hidup. Dia baru nak beriman kepada Nabi Musa. Dia mengaku bahawa Allah itu Tuhan dia juga tuan-tuan. Tapi sudah terlambat. Sebab itu kita disuruh bertaubat setiap waktu, setiap masa. Nabi sendiri tuan-tuan, satu hari Nabi kata aku bertaubat beristighfar 100 marrah, iaitu 100 kali. Kadang-kadang Nabi sebut 7 marrah, iaitu 70 kali, 70 kali. Jadi apatah lagi kita. Baik, berbalik kepada hadis ini tuan-tuan, Nabi kata tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah ini, maknanya khusus untuk Mekah sahaja. Kerana pertama, Mekah telah menjadi kota orang Islam. Baik. Yang kedua tuan-tuan, Nabi kata walakin jihadun wa niyah. Tetapi Nabi kata jihad dan niat. Maknanya apa? Tetapi apa yang ada adalah jihad dan niat. Maknanya tuan-tuan, jihad dan niat sepanjang masa. Sepanjang masa. Pertama tuan-tuan, hadis ini juga ulama kata hadis ini galakkan untuk kita adanya niat nak berjihad.
Niat nak berjihad tak semestinya kita keluar bawa parang, bawa samurai pergi lawan orang. Niat jihad tuan-tuan, sehingga Nabi dalam hadis kita akan jumpa nanti, Nabi kata kalau betul-betul dia niat ikhlas mati syahid kerana Allah. Dia niat ikhlas mati syahid kerana Allah. Dan ketika itu dia mati di atas tempat tidurnya tuan-tuan, di atas tilam toto katil dia. Nescaya Allah catatnya orang ini sebagai orang yang berjihad fi sabilillah. Walaupun ketika itu dia meninggal mati ketika di tempat tidurnya, di atas tilam dia. Tapi disebabkan dia nak ikhlas nak mati kerana Allah, tuan-tuan, Allah catat dia sebagai orang yang mati syahid. Alright. Yang kedua tuan-tuan ialah wa idzastumfirtum famfiru. Dan apabila kamu diminta berangkat jihad, maka berangkatlah. Jadi apabila sampai seruan berjihad, apabila pemerintah kita menyuruh kita berjihad mempertahankan negara, dan ketika itu ada musuh datang serang, maka ketika itu kita menjadi kewajipan mempertahankan negara kita dan agama kita. Baik. Jadi kesimpulan daripada hadis yang kita baca ini, yang pertama sekali tuan-tuan, hijrah sampai bila-bila. Antaranya orang berhijrah daripada benda buruk kepada yang baik. Sebab itu kita kata dulu, oh ramai hari ini artis-artis telah berhijrah. Bukan bermakna dia berhijrah pada Malaysia ke UK dan sebagainya. Tapi dulu tak pakai tudung, hari ini alhamdulillah. Dulu perangai akhlak tak apa bagus, hari ini perangai akhlak dah jadi bagus. Kenapa? Mereka telah berhijrah. Yang kedua tuan-tuan, berhijrah selain pada Mekah boleh. Contoh negara itu diseksa oleh orang kafir, tak boleh bebas dalam mengamalkan ajaran Islam, maka ketika itu mereka boleh berhijrah ke negara lain yang lebih bebas untuk mengamalkan ajaran Islam. Baik. Yang kedua tuan-tuan, kesimpulan yang kedua ialah sentiasalah berniat untuk berjihad ataupun mati dalam fi sabilillah. Walaupun tuan-tuan kita meninggal di tempat tidur kita, akan dicatat sebagai orang yang mati fi sabilillah. Nanti kita akan jumpa satu hadis. Yang terakhir sekali tuan-tuan, kesimpulan yang kita boleh ambil ialah menjadi kewajipan ada apabila negara kita diserang dan ketika itu pemimpin, ketua negara kita menyuruh kita mempertahankan, maka ketika itu kita wajib mempertahankan negara kita. Baik. Seterusnya tuan-tuan, kita masuk hadis yang keempat, muka surat 37. Masih lagi dalam skop ikhlas. Masih lagi dalam skop ikhlas. Baik. Jadi ada orang tanya, Ustaz, hadis yang tadi tak sebut pun ikhlas? Hadis yang kita baca sebentar tadi, tuan-tuan, Nabi dah sebut walakinna jihad wa niyah. Tetapi masih lagi ada jihad dan niat. Niat itu tuan-tuan, ulama kata ikhlas. Ikhlas itu adalah niat seerti. Ada ulama kata niat itu ikhlas, ikhlas itu niat. Sebab itu kita niat solat, contohlah, sahaja aku solat maghrib 3 rakaat kerana Allah, lillahi ta'ala. Ikhlas tuan-tuan, apa dia? Kita buat suatu benda kerana Allah. Ikhlas, kita buat suatu benda kerana Allah. Cuma ulama fiqh ni membezakan di antara niat dengan ikhlas. Beza sikit je. Iaitu niat ini dapat membezakan di antara perkara fardu ataupun sunat. Bila kita niat tuan-tuan, kita dapat membezakan yang mana fardu, yang mana sunat. Contoh kita solat 2 rakaat tuan-tuan, 2 rakaat. 2 rakaat ini tuan-tuan banyak solat. Solat tahiyatul masjid pun solat 2 rakaat. Solat duha pun solat 2 rakaat. Solat ba'diyah, qabliyah pun 2 rakaat. Solat subuh pun 2 rakaat. Jadi yang mana satu? Jadi memerlukan niat. Tetapi kedua niat itu lillahi ta'ala. Dan niat itu juga tuan-tuan menentukan antara perkara ibadah dengan adat. Kita dah bincang dah. Bila sebut adat tuan-tuan, kebiasaan manusia buat. Sama ada orang baik, orang jahat, orang Islam, orang kafir, dia buat benda yang sama. Contohnya mandi tuan-tuan. Orang Islam mandi, orang kafir mandi, orang baik, orang jahat semua mandi. Itu dipanggil adat untuk membersihkan diri. Tetapi tuan-tuan, ibadah tuan-tuan hanya dipanggil perkara-perkara tertentu saja. Bila sebut ibadah, maka benda ini akan diberi ganjaran pahala. Contoh mandi tadi. Mandi tuan-tuan asalnya adalah adat. Tetapi tuan-tuan, kita boleh transfer dia, kita boleh jadikan dia, tukar dia tadi, adat tadi menjadi ibadah. Bila sebut ibadah tuan-tuan, kita dapat pahala. Macam mana tu? Itu dengan niat. Contoh kita mandi hari Jumaat. Kita niat aku mandi sunat hari Jumaat tuan-tuan.
Lalu kita datang ke masjid. Tuan-tuan, mandi tadi dipanggil mandi ibadah. Dapat pahala. Kawan kita yang mandi sebelah bilik kita tadi, dia mandi juga nak pergi masjid. Tapi dia tak ada niat. Itu dianggap sebagai mandi adat. Tak dapat apa-apa. Sebab itu bila kita belajar, tuan-tuan, Masya Allah, kita akan dapat pahala dalam pekerjaan harian kita. Contoh lagi. Kita pergi cari nafkah setiap pagi, tuan-tuan, balik malam. Kalau kita niat kerana Allah memberi rezeki halal kepada isteri anak kita, tuan-tuan, Masya Allah. Permulaan gerak kita, tuan-tuan, maknanya kita motor start kita, dianggap pahala sedekah, tuan-tuan. Pahala sedekah. Manakala orang tak ada niat, tuan-tuan, dia niat kerja sebagai adat, tuan-tuan, tak dapat pahala lah. Sebab itu orang beriman, tuan-tuan, setiap tindak tanduk kelakuannya dapat pahala. Niat saja dapat pahala, Masya Allah. Sebab itu sahabat pelik, tuan-tuan. Sahabat merasa pelik. Nabi kata, sehingga kamu cium, bergaul dengan isteri kamu pun kamu dapat pahala. Sahabat kata, ya Rasulullah, betul ke? Ya Rasulullah, macam itulah, tuan-tuan. Biar betul lah bahasa kita. Kenapa? Sedangkan pergaulan suami isteri, tuan-tuan, fitrah manusia, tuan-tuan. Orang kafir, orang Islam, sama-sama nak pasangan. Benar? Tapi dalam Islam, bila kita bergaul, kita bermesra dengan pasangan kita, dapat pahala. Kenapa? Nabi tanya dia balik, sekiranya kamu meletak benda ini pada benda yang haram, bukan pada tempatnya. Mana? Pergi zina. Kamu dapat apa? Dapat pahala ke dosa? Dosa lah ya Rasulullah. Nabi kata, begitulah apabila suatu benda itu diletakkan pada tempat yang halal, maka dapat pahala. Masya Allah. Sebab itu, niat ini juga ulama kata, maknanya sama dengan ikhlas. Ikhlas dengan niat sama. Cuma, saya dah beritahu, ada ulama fiqah membezakan niat dengan ikhlas tadi. Baik, Jadi kita masuk hadis yang keempat, tuan-tuan. Hadis yang keempat daripada kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati larijalan ma sirtum masira wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayah illa syarakukum fil ajr. Rawahu Muslim. Daripada Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang yang yang kamu tidak menempuh sebuah perjalanan dan tidak melintasi sebuah lembah, melainkan mereka bersama-sama kamu. Mereka dibatasi oleh uzur sakit, dan dalam satu riwayat yang lain, melainkan mereka bersekutu denganmu dalam pahala. Baik, tuan-tuan. Apa maksud hadis ni? Hadis ini, tuan-tuan, masih lagi membicarakan tentang ikhlas, tentang ikhlas. Jadi hadis ni, tuan-tuan, Nabi nak cerita bahawa seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Jabir Al-Ansari. Al-Ansari, tuan-tuan, kalau kita sebut Al-Ansari ialah nisbah kepada orang yang lahir ataupun Ahlul Madinah. Sebab itu Ahlul Madinah disebut Al-Ansar. Al-Ansar ialah orang yang memberi pertolongan. Manakala orang Mekah berhijrah ke Madinah, dipanggil Muhajirin. Muhajirin itu hajir, orang yang berhijrah. Sebab itu orang Mekah, tuan-tuan, orang panggil Muhajir. Orang Madinah disebut Al-Ansar. Iaitu Al-Ansar orang Madinah. Dan orang Madinah, tuan-tuan, saya selalu sebut, sifat dan sikap mereka berbeza dengan Ahlul Mekah. Berbeza dengan Mekah. Mekah ni lebih moden sikit, tuan-tuan. Orang Mekah ni lebih moden. Sebab apa moden, tuan-tuan? Sebab tempat dia orang ni sentiasa orang luar masuk. Lalu mereka ni moden sikit daripada orang Madinah. Dan orang Madinah, tuan-tuan, antara sikap Ahli Madinah ialah mereka lebih berlemah lembut daripada orang Mekah. Mekah ni kasar. Sampai hari ni, tuan-tuan, masih lagi kita boleh cam. Kalau kita dah biasa duduk sana, kita boleh cam. Yang ni orang Mekah, yang ni orang Madinah. Kita pergi Madinah, tuan-tuan, kita rasa tenang sikit Madinah. Suasananya agak lebih tenang daripada Mekah. Mekah ni kalau kita pergi kedai orang Arab, tuan-tuan, kasar, tuan-tuan. Kita tanya tak beli, tanya tak beli, dia halau kita keluar. Barrah, dia kata barrah haj. Barrah. Oh, tuan-tuan, musim haji biasa orang haji orang Makkah, orang Mekah marah, tuan-tuan. Kenapa ustaz? Apa ni dia orang ni? Kita tanya pun nak marah kita orang. Orang Mekah dia kasar. Tetapi bila kita pergi Madinah, tuan-tuan, dia lebih
lebih lembut, lemah lembut daripada orang Mekah. Sebab itu orang Mekah ni kita boleh tam dah. Mu ni orang Mekah mau tahu mana? Seorang lagi kalau kita naik taksi ni orang Madinah ya. Dia tahu. Sebab percakapannya lemah lembut dan sebagainya lah. Baik. Jadi Al-Ansar inilah orang yang memberi pertolongan. Ini nisbah kepada orang ahli Madinah. Dia kata apa tuan-tuan? Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ni suatu hari bersama Nabi dalam suatu peperangan, iaitu Ghazah. Ghazah yang dimaksudkan tadi lah Ghazwatul Tabuk. Itu peperangan Tabuk yang berlaku pada 9 Hijrah. Pada 9 Hijrah. Tabuk tuan-tuan tak jauh lah daripada Madinah atau Mekah. Tapi boleh tahan jugalah naik kereta 2-3 jam juga. Sampai Tabuk tu tuan-tuan kita akan nampak satu gunung. Kiri kanan kita gunung pasir. Alhamdulillah saya sampai sana, naik atas gunung pasir tuan-tuan, seronok yang tak seronok, kita tak pernah nampak pasir bersih macam ni. Jadi naik sampai nak tinggi tu letih. Jadi turun balik guling tuan-tuan, guling saja. Orang Arab tu disuruh guling saja. Guling-guling tuan-tuan sampai kat bawah kita sapu-sapu bersih dah. Baju kita tak ada pun kotor. Bersih sungguh. Tak pasir dia. Itu Tabuk. Jadi ketika Nabi dalam perang, semasa pergi berperang Ghazwatul Tabuk, itu peperangan Tabuk, tiba-tiba Nabi sebut qala inna bil Madinah la rijalan masirtum masira. Nabi kata sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang yang kamu tidak menempuh sebuah perjalanan, dia tidak melintasi sebuah lembah. Apa maksudnya tuan-tuan? Maknanya kita berperang ni tuan-tuan, setiap langkah kita dapat pahala. Orang yang pergi perang macam mana seperti kita datang ke masjid tuan-tuan. Setiap langkah kita datang ke masjid dapat pahala. Setiap langkah kita, satu langkah Allah ampunkan dosa kita, satu langkah lagi Allah angkat darjat kita. Baik. Orang pergi berjihad lebih kurang. Setiap langkahnya akan diampunkan dosa oleh Allah dan diangkat darjat di sisi Allah. Jadi Nabi kata, iaitu kita telah meninggalkan wala qata'tum wadin illa kanu ma'akum habasahumul mar. Mana kita telah meninggalkan kawan-kawan kita yang berada di Madinah dan mereka tidak turut serta dalam perang kali ini kerana mereka dibatasi oleh uzur syar'i, iaitu uzur sakit dan sebagainya. Tapi ingat Nabi sebut iaitu illa syarakukum fil ajr, iaitu melainkan mereka bersekutu denganmu dalam pahala. Maksudnya apa tuan-tuan? Maknanya kamu jangan bersangka-sangka bahawa kawan-kawan saudara mara yang dulu pernah berperang bersama kita, cuma kali ini dia tidak ikut berperang, dia duduk di Madinah, di Madinah di rumah dia. Tapi ingat, setiap apa yang kita dapat pahala, kita langkah, kita melintas wadi ataupun dipanggil lembah, ataupun naik bukit, turun bukit, semua itu kita dapat pahala. Kawan kita yang berada di Madinah juga yang tidak turut serta dalam perang ini, mereka juga dapat pahala. Tuan-tuan, kenapa? Sebab itu Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini pada bab al-ikhlas, itu berkaitan dengan niat. Kenapa tuan-tuan? Kerana ulama sebut pertama, kerana orang yang dulunya pernah berperang, cuma kali ini mereka sakit, ada uzur-uzur yang tidak dapat dielakkan, mereka tidak turut serta. Walaupun ketika ini mereka berada di Madinah, satu kumpulan lagi berada di medan perang tuan-tuan, mereka dapat pahala. Orang ini kita tengok tak dapat apa-apa lah sebab tak buat apa-apa. Tak tuan-tuan, mereka juga turut dapat pahala. Macam mana tu? Baik, kita tengok satu hadis lain. Hadis lain tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, idza maradal 'abd aw safir kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima. Nabi kata apabila seorang hamba itu sakit ataupun dia bermusafir, maka ditulis baginya pahala seperti mana dia beramal ketika dia sihat dan ketika dia bermukim. Bermukimnya lawannya musafir. Maknanya orang bermukim, orang duduk kampung tu lah. Lawannya musafir. Dia pergi contoh balik kampung Kelantan, Johor dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, orang mukim, orang yang duduk kat sini, orang musafir, orang yang keluar pergi tempat lain. Baik. Nabi kata apabila seorang hamba itu sakit, maknanya tuan-tuan sakit, biasanya tuan-tuan dia ni selalu datang ke masjid. Selalu datang ke masjid. Setiap waktu dia datang ke masjid. Tiba-tiba hari itu ada halangan lain tuan-tuan. Ada halangan lain, sakit contoh. Dia tak dapat datang. Ketika itu terlantar di rumah sakit ataupun di hospital. Tuan-tuan,
Setiap waktu biasanya dia datang ke masjid. Ingatlah, Nabi sebut orang tadi walaupun ketika itu dia berada di rumah ataupun di hospital kerana sakit, dan orang lain, kawan-kawan lain datang masjid seperti biasa, dapat pahala dengar kuliah, tuan-tuan, dia tak dapatlah. La. Orang ini dapat pahala yang sama seumpama orang lain juga. Kenapa? Sebab pada adat kebiasaannya orang ini kalau disihat dia datang. Dia dapat pahala. Masya Allah. Sama juga contoh Nabi sebut dalam hal yang sama, orang musafir. Contohlah tuan-tuan, kita ni dah wajib dah. Setiap waktu kita ada di masjid. Lebih-lebih lagi lepas maghrib kita tak balik, tuan-tuan, kita duduk dengar kuliah. Kita duduk dengar kuliah nak dapat ilmu, tuan-tuan, dapat pahala, Masya Allah. Daripada akhir sampai kita balik dapat pahala. Tiba-tiba dia terpaksa balik kampung naik bas ekspres, tuan-tuan. Naik bas ekspres ni, tuan-tuan, bukan ikut jadual kita, ikut jadual syarikat. Bas kata nak pergi Kelantan naik waktu malam, naik pukul 7 malam. Ataupun naik pukul 8 malam. Tahu tak? Kita dah pergi standby tunggu dekat hentian bas. Jadi bermakna kita dah ketinggalan ataupun tertinggal solat berjamaah di masjid seperti biasa. Kita kata, Allah, habislah aku malam ni tak dapat duduk dalam majlis ilmu lah. Habislah pahala. Jangan risau, jangan sedih, tuan-tuan. Allah tetap catat orang ini dapat pahala seperti mana orang lain datang buat seperti mana dia sebelum ini. Kenapa, tuan-tuan? Sebab dah terbiasa, maka Allah akan catat. Walaupun ketika itu dia solat di hentian bas, solat jamak pula tu, jamak takdim ke jamak takhir, dia tetap dapat pahala seumpama dia datang ke masjid, duduk dengan kuliah sampai selesai. Itu contoh. Sebab itu ulama kata apa, tuan-tuan? Ulama kata, idza kana al-insan min 'adatihi ay yusalli al-ma'al jama'ah fil masjid, walakinnahu habasahu anhu al-jalis, habasahu anhu habis, kutiba lahu ajrahu kamila. Iaitu dia kata apabila seorang itu biasanya, adat kebiasaannya dia solat berjemaah di masjid. Dia solat berjemaah di masjid, tetapi suatu hari, tuan-tuan, dia terhalang oleh suatu halangan yang dia tak boleh datang. Maka dia tetap mendapat pahala yang sama. Contoh, tuan-tuan, kita biasa, tuan-tuan, solat subuh ni kita datang awal, tuan-tuan. Yang pertama sebelum solat subuh, kita solat fajar, solat 2 rakaat. Nabi kata solat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tiba-tiba, tuan-tuan, malam tu macam mana kita tidur, macam mana lambat sikit, kita dah kunci jam. Bangun-bangun, Allah, pukul 6.30 dah. Terlepas dah solat berjemaah di masjid, terlepas dah solat sunat tadi. Tuan-tuan, jangan sedih, jangan risau. Kenapa? Tetap kita akan dicatat seperti kita biasa pergi. Tapi jangan lepas ni tak datang masjid pula. Tak datang masjid sebab apa? Ustaz, saya niat je lah. Tak. Allah Maha mengetahui niat kita. Yang disebut kat sini, tuan-tuan, ulama macam contoh kita tertidur, tuan-tuan. Kita tertidur. Bangun-bangun, Allah, tak sempat nak pergi masjid. Tertidur. Dan tuan-tuan, Nabi pernah terbangun lambat. Terbangun lambat. Kenapa, tuan-tuan? Ketika itu Nabi baru balik perang. Lalu Nabi, askar-askar para sahabat lain tidur di wadi. Wadi ni, tuan-tuan, lembah. Lembah orang Arab ni, tuan-tuan, dia tidak ada air. Lembah ni biasanya ada air. Orang Arab tak ada air, tuan-tuan. Kenapa tak ada air? Sebab negara dia kering. Tapi air ada bila hujan lebat. Jadi Nabi tidur masa balik perang. Jadi penat. Lepas itu, tuan-tuan, bangun tu dah nampak matahari dah, tuan-tuan. Sedangkan belum lagi solat. Jadi ketika itu terus solat. Ada hadis sahih. Baik. Jadi nak cerita sama juga, tuan-tuan, kita dah kunci jam dah. Biasa dah, tiba-tiba bangun, ya Allah, jam tak bunyi. Ada ketikanya, tuan-tuan, kita jam tak bunyi, tuan-tuan. Sampai kita nak marah ni jam ni. Tak? Tapi jangan pula, tuan-tuan, kita tak pernah kunci jam, lepas tu kita kata tak bangun. Allah, itu adalah yang menyedihkan. Dah masuk Ji. Kesimpulannya, tuan-tuan, ialah bila kita selalu buat kebaikan, tiba-tiba kita sakit, kita jatuh sakit, kita bermusafir, jangan risau, tuan-tuan, kita tetap dapat pahala yang sama. Sebaliknya, orang yang sihat, ketika dia sihat, dia tak pernah pergi masjid, dia tak pernah buat apa, tuan-tuan. Tiba-tiba dia nak buat, tuan-tuan, dia tidak dapat seperti mana orang yang biasa tadi. Mungkin dia dapat hanya niat, pahala niat saja, tapi amalan tidak dapat. Sebab itu berbahagialah orang yang biasa semasa disihat, dia buat ibadah, lalu dia sakit, Allah tetap catat baginya seperti orang yang beramal tadi. Masya Allah. Jadi, tuan-tuan, saya rasa setakat ini saja. Apa yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang itu datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.